Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Program kali ini merupakan oleh-oleh terakhir daripada pensyarah pengurusan perniagaan KMKT kepada semua pelajar jurusan perakaunan yang diadakan secara atas talian. Tajuk program kita pada hari ini ialah Bengkel Teknik Menjawab Soalan Pengurusan Perniagaan AP015 yang bertujuan untuk meningkatkan peratusan pencapaian cemerlang di kalangan pelajar. Ini merupakan barisan pensyarah yang bertanggungjawab untuk mengajar subjek pengurusan perniagaan AP015. Seterusnya kita akan lihat kepada topik-topik yang akan disoal dalam final exam. Okay, topik yang pertama adalah daripada topik bab 2 iaitu pengurusan. Topik bab 5 sistem keuangan. Bab 6 analisis penyata keuangan. Bab 7 nilai masa wang. Dan bab 8 belanjawan modal. Seterusnya ialah kita akan lihat kepada jumlah soalan dan masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan tersebut. Kita dapat 3 soalan yang akan dijawab oleh pelajar. 1 soalan daripada topik pengurusan, 1 soalan daripada topik sistem keuangan dan penyata analisis keuangan dan 1 soalan daripada gabungan nilai masa wang dan belanjawan modal. Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam. Jadi di sini diberi sedikit cadangan tentang pengurusan masa, iaitu 1 soalan pelajar-pelajar boleh peruntukkan selama 40 minit untuk menjawab soalan tersebut. Di mana dalam masa 40 minit tersebut, masa untuk menjawab adalah 35 minit dan 5 minit lagi digunakan untuk menyemak semula jawapan yang telah dibuat. Sekarang kita akan lihat kepada penggunaan alat tulis. Jadi, penggunaan alat tulis yang dicadangkan adalah pen mata bulat yang berwarna hitam ataupun biru sahaja. Okay, cuba elakkan daripada menggunakan pen dakwah basah. Okay, seterusnya, elakkan daripada menggunakan liquid paper untuk memadam kesilapan pada kertas jawapan. Sila potong sahaja jawapan yang salah. Okay, sila pastikan kalkulator yang dibawa berfungsi dengan baik. Okay, seterusnya kita akan lihat pada cara penulisan jawapan. Pelajar-pelajar dikehendaki menulis jawapan dengan jelas. Seterusnya, sila gunakan ayat yang mudah difahami semasa menulis jawapan. Pelajar-pelajar diingatkan supaya elakkan menggunakan ayat yang panjang dan susah untuk difahami oleh pemeriksa. Okay, pelajar juga diingatkan supaya jangan menggunakan singkatan-singkatan dalam menjawab soalan. Okay, singkatan yang biasa digunakan oleh pelajar seperti DGN, itu adalah untuk perkataan dengan. Jadi, kebanyakan pelajar menggunakan singkatan ini sebab mereka ingin menulis jawapan dengan cepat. Okay, apa yang perlu dibuat oleh pelajar adalah wajib tulis ejaan yang penuh. Sekarang kita akan lihat cara-cara menjawab soalan untuk bab 2 dan bab 5. Okay, di sini kita akan lihat cara menjawab secara ringkas. Okay, yang pertama sekali adalah pelajar perlu membaca soalan dengan teliti. Seterusnya, pelajar perlu menggariskan perkataan-perkataan penting di dalam soalan seperti nama syarikat, nama pegawai dan sebagainya. Seterusnya, pelajar perlu membuat rangka jawapan. Okay, rangka jawapan boleh ditulis di mana-mana ruang kosong yang terdapat pada kertas soalan. Ini adalah untuk mengelakkan daripada pelajar hilang idea semasa menjawab soalan tersebut. Sekarang kita akan lihat contoh soalan untuk bab 2. Okey, soalan ini adalah berkaitan dengan syarikat Strawberry Chocolate Sdn Bhd yang merupakan pengeluar produk pastry. Pegawai yang terlibat adalah Cik Nini yang merupakan pengurus sumber manusia.
Seterusnya kita akan lihat soalan yang berkaitan dengan petikan tersebut. Okey, yang pertama adalah jelaskan 3 gaya kepimpinan yang boleh digunakan oleh Cik Nini untuk mempengaruhi pekerjanya dalam mencapai matlamat organisasi. Okay, sekarang kita akan lihat kepada cara-cara untuk membuat rangka jawapan. Okay, rangka jawapan ni adalah berkaitan dengan soalan yang pertama iaitu gaya kepimpinan. Okay, pelajar-pelajar perlu menyenaraikan gaya kepimpinan autokratik, demokratik, laissez-faire dan Islamik. Okay, apa yang pelajar perlu tulis adalah siapa yang membuat keputusan dalam setiap gaya kepimpinan dan seterusnya penglibatan subordinat dalam setiap gaya kepimpinan. Okey, semua gaya kepimpinan yang disenaraikan perlu disediakan maklumat tersebut. Okey, SDA itu maksudnya seperti di atas. Semuanya pelajar perlu senaraikan siapa membuat keputusan dan bagaimana penglibatan subordinat di dalam gaya kepimpinan tersebut. Okey, sekarang kita akan lihat kepada cara menjawab ya. Okey, untuk menjawab soalan berbentuk penulisan, pelajar-pelajar perlu ada fakta, perlu ada huraian, perlu ada contoh. Okey, contohnya adalah seperti berikut. Untuk gaya kepimpinan yang perlu dipilih oleh Cik Nini, yang pertama adalah gaya kepimpinan autokratik. Okey, itu merupakan fakta. Kemudian pelajar perlu menulis 2 ayat untuk huraian. Okay, sekurang-kurangnya 2 ayat ya. Yang ketiga adalah contoh. Jadi pelajar-pelajar perlu menulis contoh yang dikaitkan dengan petikan soalan. Okey, jawapan secara detailnya adalah akan dilihat dalam video yang dikhaskan dalam topik ini. Manakala untuk soalan bab 6, 7, 8, okey, soalan untuk bab ini dia berbentuk pengiraan. Jadi, pelajar-pelajar perlu menulis jawapan yang mempunyai 1 formula, yang kedua jalan kira yang jelas dan yang ketiga adalah jawapan akhir yang lengkap. Maksud jawapan akhir yang lengkap itu merupakan jawapan akhir yang mempunyai unit yang sesuai. Contohnya seperti RM, seperti kali, seperti peratus dan sebagainya. Okey, sekarang kita akan lihat contoh ya, contoh untuk pengiraan. Okey, diberi soalan jualan bernilai 210,000, jumlah aset bernilai 220,000. Soalan ingin mengira hitungkan pusing ganti jumlah aset. Jadi, yang pertama, pelajar perlu menulis formula iaitu jualan per jumlah aset. Yang kedua adalah jalan kira, yang ketiga adalah jawapan yang lengkap. Jadi di sini jawapannya adalah lengkap sebab 0.95 kali. Okey, kali ni merupakan unit kepada jawapan tersebut. Okey, sekarang kita akan lihat soalan dari bab 7. Untuk soalan bab 7, dia berkaitan dengan topik nilai masa wang. Untuk topik ini, pelajar perlu membaca soalan dengan teliti supaya pelajar menggunakan formula yang betul untuk menjawab soalan. Okey, daripada soalan ini kita akan membuat cara jawab. Okey, yang pertama sekali untuk soalan bab 7, kita kena kenal pasti formula yang sesuai ya anak-anak. Kemudian keluarkan maklumat yang diberi dalam soalan. Seterusnya, buat garis masa untuk melihat situasi soalan tersebut. Terutama sekiranya pelajar-pelajar susah untuk mengenal pasti berapakah tempoh pada soalan tersebut. Okey, setelah semuanya telah dibuat dengan baik, tuliskan formula. Okey, buatkan jalan kira dengan jelas dan last sekali adalah jawapan akhir yang perlu mempunyai unit yang sesuai. Okey, ini adalah contoh garis masa yang perlu dibuat oleh pelajar. Kemudian yang seterusnya pelajar akan membuat pengiraan. Okey. Dan seterusnya kita akan lihat jawapan ini mempunyai nilai RM
di depan. Nilai RM merupakan unit yang sesuai kepada jawapan tersebut. Okey, untuk topik ini kita akan lihat video lengkap berkaitan dengan topik 7 ya. Kemudian kita akan lihat pula kepada topik 8. Untuk topik 8, apa yang perlu dibuat oleh pelajar dalam pengiraan ialah terdapat 4 teknik pengiraan. Yang pertama adalah teknik tempoh bayar balik. Okey, untuk tempoh bayar balik, yang pertama ada 2 benda. Kita akan lihat. Satu, tempoh bayar balik untuk aliran tunai seragam. Tempoh bayar balik untuk aliran tunai tidak seragam. Kedua-dua teknik adalah berbeza untuk pelajar-pelajar membuat jawapan. Okey, seterusnya untuk teknik tempoh bayar balik terdiskaun. Di sini pelajar perlu menggunakan jadual faktor nilai masa wang yang disediakan di dalam peperiksaan. Okey, aliran tunai seragam ataupun tidak seragam, kedua-dua bentuk aliran tunai ini pelajar wajib membuat tabel untuk membuat pengiraan. Okey, sekiranya tidak disediakan tabel, pelajar-pelajar tidak akan dapat mencari jawapan yang tepat kepada soalan dalam teknik ini. Yang ketiga adalah teknik nilai kini bersih. Untuk teknik nilai kini bersih, okey, terdapat aliran tunai yang tidak seragam dan aliran tunai seragam. Untuk aliran tunai tidak seragam, pelajar perlu buat tabel untuk memudahkan pengiraan. Di sini pelajar-pelajar akan menggunakan jadual faktor PVIF. Okey, seterusnya untuk aliran tunai seragam, pelajar boleh membuat pengiraan dengan menggunakan jadual faktor PVIFA. Sekiranya menggunakan jadual faktor PVIFA, pelajar-pelajar tidak perlu membuat jadual. Sekiranya pelajar ingin membuat jadual, okey, tidak ada masalah. Pelajar boleh menggunakan jadual faktor PVIF. Jawapan yang perlu dibuat adalah dalam bentuk RM. Yang keempat ialah teknik indeks keberuntungan. Di dalam teknik indeks keberuntungan, pelajar-pelajar boleh mengambil nilai kini dari teknik nilai kini bersih sekiranya markah yang diperuntukkan adalah kecil seperti 2 markah. Tetapi sekiranya markah yang diperuntukkan besar, pelajar-pelajar perlu mewujudkan jadual seperti mana yang dibuat di dalam teknik nilai kini bersih. Okay, sekian saja bengkel kita pada hari ini. Semoga bengkel kali ini memberi manfaat kepada semua pelajar dalam menghadapi peperiksaan PSPM. Selamat maju jaya untuk semua.